رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini, tahun ini dapat sama-sama kita bertemu lagi di dalam majlis ilmu kita, di antara tarawih kita dengan witir. Kita berehat saat untuk kita mendengar sedikit peringatan daripada Al-Quran, sedikit peringatan daripada Islam, sedikit peringatan daripada Allah dan Rasul untuk diri saya yang menyampaikan tazkirah dan tuan-tuan yang mendengar. Pertama sekali saya minta maaf kerana lewat, sebab tadi saya tazkirah dekat Masjid Merabau Kudung. Merabau Kudung, Merabau Pulah, lepas Pulah kena Kudung. Dia main ke sini pula, santai-santai sudahlah 15-20 minit kita berehat lah, kita nak sambung witir pula. Dia tazkirah ni dia bukan boleh lama-lama, bid'ah. Tuan-tuan lah, bid'ah. Jadi tuan-tuan, kita sekarang sudah berada pada tanggal berapa Ramadan? 20 Ramadan, betul ya? Maknanya baki tak lama dah, 9 hari saja lagi. Tahun ni kita puasa hanya 9 hari saja. Kita puasa tahun ni. Ada orang daripada Jitra, dia telefon saya, dia kata, Ustaz, tahun ni kita 29 hari Ustaz kan? Saya kata ya, 29 hari. Clear Ustaz, tahun depan tinggal 28. Dia kata haram ni dia kerana korang ada ni, dia jenis ibadat tak mau banyak. Bila kita masuk 10 yang terakhir dalam kitab Lum'atul Awrad dia ada cerita, dia kata doa yang dituntut kita baca banyak-banyak di antara hari-hari terakhir kita ni tuan-tuan, apa dia? Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan. Doa ni kena baca banyak-banyak. Saya baca, tuan-tuan ikut boleh? Boleh ke tak? Boleh nak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan. Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan. Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan. Hak tuan-tuan dia baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Waktu nak untuk darah tu. Ni tuan-tuan baca banyak-banyak. Maksud dia apa dia? Ya Allah, berkatkanlah untuk kami ni ya Allah pada hari-hari terakhir Ramadan, pada saki-baki apa yang tinggal dalam Ramadan ya Allah, 9 hari yang berbaki ni ya Allah, tolong berkatkan kami. Berkat ni makna apa dia Pak Long? Berkat makna dia apa dia? Berkat ni orang Melayu dia rajin bercakap. Orang Melayu ni istimewanya, orang Melayu dia rajin bercakap, haram tak faham. Cuba dengan dia baca doa nak buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Lama mana dah dia baca, haram tak faham. Hak tu problem tuan-tuan. Mai pula ada orang dia kata bid'ah pula, dia pening. Kalau ni dia masuk dalam video dalam WhatsApp dia, ada nu ustaz mana mai daripada polis tu. Satu ustaz, dia mai dia kata ni, jangan dia baca doa ni bid'ah. Abang dia ustaz, tak payah dia kalut dengan doa lah. Pi jaga harum manis tu, bagi harga naik balik. Duk kalut, duk kacau orang nak baca doa. Orang kita lah ni tuan-tuan, dia suka duk tengkak benda-benda yang furuk, benda-benda yang cabang.
benda-benda yang dipanggil sebagai khilafiyah, benda-benda perbezaan pandangan. Benda ni bukan berkaitan dengan usul, bukan berkaitan dengan benda-benda dasar akidah yang boleh membawa kepada syirik. Dah. Doa, baca. Makna apa doa tu? Mari kita tengok. Allahumma laka sumtu. Doa kita nak buka puasa tu. Ya Allah, untuk kamu aku berpuasa. Pelik ke tak doa ni? Baik ke ataupun ada bercanggah dengan akidah? Nak habaq dekat Allah kerana Allah kita puasa. Wa bika amantu, dan dengan kamu aku beriman. Dan mana tak kena? Wa ala rizqika aftartu, dan di atas rezeki kamu ya Allah aku berbuka. Adakah benda yang tiga benda tu kita nak abang? Kita puasa untuk Allah, kepada Allah kita beriman, dengan rezeki nikmat Allah kita berbuka. Adakah benda ni boleh mencalar dan menggoncang akidah kita? Ada? Tak ada. Betul? Baca lah. Ada orang, dia telefon saya waktu saya duduk di Kuala Lumpur awal bulan baru ni. Dia kata, Ustaz, mujuk Ustaz buka, kita dah buka puasa dah. Dia telefon, KL kan buka awal pada Penang ni. Dia telefon, dia kata, Ustaz mujuk Ustaz angkat. Saya kata, ada apa abang tu kacau saya nak buka puasa ni? Dia kata, mau Ustaz tak angkat. Dia kata, saya kata buka puasa dah, doa tak tahu. Saya kata, bukan doa tak tahu benda basic, bacalah Allahumma laka sumtu tu. Dia kata, Ustaz, ada Ustaz pula kata tak boleh baca. Pula dah. Ada tak doa yang sahih Ustaz? Saya kata ada. Ustaz baca ikut. Dia kata okey. Saya membaca bismillahirrahmanirrahim, dia mau ikut bismillah. Allahumma laba'tu. Dia tak berani nak ikut. Dia kata apa dia Ustaz? Laba'tu. Pelik yang bunyi. Ha ikut sudahlah. Dia mau ikut berselu ya. Laba'tu. Wah pediah tu. Dia kata Ustaz ni pelik ada doa ni. Dak yang nak sahih. Ha ni sahih mai pada aku, saya kata. Pelik betul tuan-tuan. Tapi ada tengkak lah Ramadan ni sudahlah. Ni minggu depan tuan-tuan tengok dia bertengkak pula dah. Satu ustaz daripada Penang ni, dia akan main pula video. Dia kata duk pergi ziarah kubur pagi raya bid'ah, kuburiyun, penyembah kubur. Tunggu tengok ah. Ada gila? Masuk dah? Masuk dah. Awal tunggu tuan-tuan. Pelik bin ajaib. Bila ziarah kubur, apa masalah? Benda tak ada dalil yang nas, yang sahih, yang terang. Nabi kata ziarah kubur pagi raya benda yang bercanggah dengan Islam. Kalau ada, kita tinggal. Tak ada, buatlah. Tuan-tuan, ni doa yang kita nak ajak ni. Minta Allah Ta'ala berkat kepada kita. Syaki-baki Ramadan yang ada ni, minta Allah Ta'ala berkat. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, berkat makna apa? Yang kata berkat ni makna apa? Makna berkat ziyadatul khair, kebaikan bertambah. Tu makna berkat. Tuan-tuan ada umur yang berkat. Dengan umur yang berkat tu boleh menambah ibadat tuan-tuan. Lah berkat kada umur, saya nak tanya. Umur ku bertambah, ibadat haram tak bertambah? Betul? Jenis surah tuan-tuan malam ni bawa 8 ke 20? 8. Saya nak tegur satu benda dah. 8, 20 tu tak apa. Hak masalah duk lari balik witir hatu saya duk hangat. Kalau tempat yang buat 20, hang nak lari balik boleh faham lah kan. 8 nak sampai 20 nak witir tu ada lebih kurang 12 rakaat lagi. Dia lari balik, kita boleh terima kan? Mungkin dia nak tunggu lambat. Hak ni yang lepas 8 balik ni, saya heran tunggu tuan-tuan. Kalau hak muda-muda tu saya boleh gagah lagi, tak apalah muda. Hak umur 50 pun duk tuih pungkuk lari balik. Dia berkira apa minta tolong Allah Ta'ala ni? Cuba kalau Allah Ta'ala kata apa ni, EJK masjid kata, EJK surah kata, tuan-tuan malam ni tuan-tuan jangan duk lari balik nak. Siapa semayang witir berjemaah, EJK surah bagi 1 rakaat RM100. Apa macam?
Silap-silap Cina pun main nak semayang witir tu. Wah, boleh witir sekali lah, dia tanya. Ni benda tak nampak dengan mata kepala, benda tak nampak dengan wa'angi, tu yang dia main-main. Apa salah kalau tuan-tuan witir sekali, duduk 3 rakaat? Umur kita makin bertambah bang Pak Long, umur kita makin bertambah, pelan sari pelan tambah, pelan sari pelan tambah. Dulu muda lah tua, umur lah ni pula masa berjalan terlalu pantas. Cepat sungguh lah ni waktu berjalan begitu pantas. Tuan-tuan tengok saya main tazkirah kat surah tuan-tuan tahun lepas, rasa baru ya lagi. Dia tak main pula dah. Pejam celik tahun depan main pula. Tuan-tuan panggil duduk lagu tu, witir tak nak buat. Sudahlah, bertobatlah tuan-tuan ni. Kita hidup ni bukan nak lama. Tak tahun depan saya main tuan-tuan, tak ada dah main TV dah. Mana nak tahu. Bulan lain tak buat witir, bulan lain tak buat. Sedangkan Nabi kata ada 3 amalan yang aku suka umat aku buat. Nabi kata, tuan-tuan nak jadi umat yang Nabi sayang, kena buat 3 benda. 3 benda tuan-tuan kena buat nak jadi umat yang Nabi sayang. Nabi kata, aku suka umat aku buat 3 amalan. Minta maaf tuan-tuan, suara pun tinggi, nyawa-nyawa ikan ya. Saya ni demam kat sebulan lah. Orang-orang soleh lagu saya ni, lagu ni lah. Dah bulan Ramadan Allah Ta'ala hapus dosa, bukan lagu tuan-tuan sihat dia ni. Saya ni ikuti. Mula dia main hingui. Allah, dia main hingui, sari istimewa dia buang. Lepas tu dia main demam, habis hingui, habis demam, dia main tangkap batu lah. Ada satu orang daripada Pontian Johor telefon saya, dia kata, Ustaz, ya, saya hari tu tadi cakap batu, kering batu. Oi, dia kata sakan Ustaz batu ni. Minta maaf dah nak cakap payah batu. Dia kata Ustaz kena ambil ubat Ustaz. Kau ipar saya macam Ustaz batuk macam Ustaz sebiji. 4 hari lepas tu mati. Dia kata celakui, dia kata orang tua ni. Telefon tak membahagiakan, menyusah hati aku belakang. Baik. Ada 3 amalan Nabi kata aku suka umat aku buat 3 amalan. Yang pertama Nabi kata aku suka umat aku buat apa dia? Yang pertama sembahyang duha. Jangan lu tinggal. Nabi suka kita buat duha. Sembahyang duha. Duha ni dalam mazhab Imam Syafi'i boleh buat 2, boleh buat 4, boleh buat 6, paling banyak 8. Sama ni rakaatin, paling banyak 8. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh. Buat setiap hari. Start daripada pagi esok saya minta. Kalau boleh solat duha ni jangan duk tinggal dah. Boleh tuan-tuan? Tak payah buat 2. Kita ni umur kuih bertambah. Paling kurang 4. Saya minta umur kuih bertambah. Orang 20-an, 30-an tu biar-biar mereka nak buat 2. Kita ni umur 40, 50, 60, 70, 80. Paling kurang 4. Kena ligan dah. Masa tak banyak dah tuan-tuan. Hidup kita ibarat lari maraton. Kuih dekat dengan garisan tamat penamat. Kena lagi becut untuk sampai cepat berjaya. Ni kita kuih bertambah umur, amalan sama ya. Kadang-kadang yang malangnya kuih bertambah umur, amalan kuih berkurang. Hak tu lagi celaka. 4 paling kurang, 4. Yang kedua, Nabi suka umat dia buat apa dia? Yang kedua, kata Nabi, aku suka umat aku yang kedua, setiap hari baca Quran, jangan duk tinggal. Kita tukar baca WhatsApp dengan Facebook, tak nak tinggal setiap hari. Tiap tengah kita duk tazkirah pun dia, Datuk Alif mengamuk, pembantu rumah dia curi barang dia. Dia tengok video tu lah. Kita ni tuan-tuan, bukan kata tuan-tuan, saya pun serupa. Lah ni tuan-tuan, duduk saja-saja tengok Facebook. Siapa tak ada Facebook lah? Muhung lah semua. Habis tak ada tak tahu nak buat apa, baca WhatsApp group. Pada wayang putih lagi. Tuan-tuan. Sudah, ni bulan Ramadan. Ambil masa tuan-tuan. Bulan Ramadan ni tuan-tuan tak kalut dengan apa. Jangan duk mohong saya. Bulan Ramadan ni tuan-tuan tak kalut dengan apa? Kalut apa? Bulan Ramadan ni. Kalut apa? Cuba abang. Tak ada kalut apa? Baca Quran.
Sehari semuka, tak payah duk baca sehari sejuih. Tuan-tuan, lagu saya ya, maqam kita ni nak ambil sejuih tuan-tuan. Hoi, sehari satu juzuk saya tak buat, saya abang tu saya tak buat. Kalau tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan champion lah. Saya ni jenis hamba cak ayam lah. Saya bukan jenis munafik, hipokrit, main cakap depan tuan-tuan kena baca sehari satu juzuk. Kalau tak boleh tuan-tuan, Ramadan ni tak bermakna. Ambo kau ustaz ni hang baca ke? Hang boleh lebih kurang aku aduk kalau ceramah tak ada baca. Tuan-tuan boleh baca. Alhamdulillah. Saya tak boleh buat kalut dengan dunia. Paling kurang tolong baca sehari semuka, saya minta. Paling kurang sehari semuka. Bukan tak boleh baca sehari semuka 7 minit ya. Kalau 7 minit masa kita dengan Al-Quran kita tak boleh bagi maklum-maklum, lagu mana Al-Quran nak bagi masa dekat kita, dekat akhirat kelak, nak tolong kita, membebaskan kita daripada api neraka Allah, lagu mana? Al-Quran kata, hang pun tak ada pernah bagi masa dengan aku di dunia, lagu mana aku nak bagi masa dengan hang dekat akhirat kelak? Lagu mana? Tak ada. Boleh? Yang ketiga, Nabi kata, yang aku suka hamba aku buat apa dia? Cop sebelum masuk. Saya nak abang kata tuan-tuan, Imam Nawawi pesan, Imam Nawawi. Kenal tak Imam Nawawi? Kenal tak? Tak kenal? Rumah dia dekat Tesco, seorang jalan tu, tuan-tuan tepi tu rumah dia lah. Dia orang Taman 9. Kata Imam Nawawi ni. Imam Nawawi kata apa dia? Sebelum kamu nak mati, tuan-tuan, mati ni tuan-tuan nak tak mati dalam keadaan yang baik? Nama dia husnul khatimah. Hatu imam duk baca lepas sembahyang tu, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dengan keadaan yang baik. Bisa dengar tak? Tuan-tuan baca ada doa lepas sembahyang? Ramai-ramai. Ka bid'ah. Okey. Minta mati dalam keadaan yang baik ni tuan-tuan. Imam Nawawi kata apa dia? Kalau kamu nak mati dalam keadaan husnul khatimah, Imam Nawawi kata, sebelum kamu mati, tolong khatam sekali Al-Quran. Sebelum mati. Tuan-tuan tahu tak nak mati bila? Tahu mati bila? Bila? Lepas mati, baru tahu mati bila. Bini kita mati dah bulan 2 bulan lepas, tahu lepas dia mati. Sebelum mati ni tak tahu bila, hatu problem tu. Kalau tahu senang. Malaikat mai abang Uzam, hang 2047 nak. Oi, lambat lagi 20 tahun. Lambat lagi dan buat dosa 3 tahun lagi, itu tobat lah. Kan? Kalau tahu. Masalah lah tak tahu. Tah malam ni tuan-tuan mati. Tambah muka lagu tuan-tuan pula macam nak senyum ni lagi cepat tuan-tuan. Saya tengok muka lagu tuan-tuan bulan lepas dekat satu kedai. Tokai kedai muka lagu tuan-tuan. Malam ni dia jumpa dia malam ni. Saya kata abang awak yang tak senyum ni siapa? Dia kata ustaz fikir mati takut ustaz no. Dok fikir mati takut mati semua malam tu. Sebelum dia mati muka lagu tuan-tuan. Senyumlah zikir tuan-tuan oi. Sebelum nak mati ni Imam Nawawi kata, sebelum kamu mati tolong khatam sekali Al-Quran. Khatam Al-Quran sekali. Boleh tuan-tuan kita buat. Nak baca Quran yang Nabi suka. Dan yang ketiga Nabi suka kita buat apa dia? Yang ketiga kata Nabi, yang aku suka hamba Allah di kalangan umat aku buat, wa an autir qabla an arqad. Tolong witir sebelum tidur. Bukan Ramadan saja, keluar daripada Ramadan, sebelum nak lena tolong witir, sebelum lena tolong witir, tolong witir sebelum lena. Ni yang kita duk lari balik bersepah tuan-tuan. Ni kita bukan lama dah, 10 yang terakhir dah tuan-tuan ni, 10 yang terakhir. Taharrau Lailatul Qadri. Nabi suruh ibadat banyak-banyak, cari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sifat dia kena cari, bukan dicari. Kena cari, bukan dia cari kita. Kita kena cari dia. Cari dia dengan buat ibadat, cari dia dengan Al-Quran, cari dia dengan zikir. Kurangkan tidur pada 10 terakhir Ramadan. Tuan-tuan,
Kalau dapatlah tuan-tuan baca Quran, tiba-tiba malam ni malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, seumpama tuan-tuan baca Al-Quran setiap hari selama 1000 bulan. Insya-Allah hebat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berzikir pada malam ni, dapat malam ni Lailatul Qadar, seolah-olah seumpama tuan-tuan berzikir setiap hari selama 1000 bulan. Hebat. Di antara kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad, Allah Ta'ala bagi Lailatul Qadar. Nabi mengadu ke Allah, ya Allah, umat Nabi yang lain ni panjang-panjang tuan-tuan, ratus-ratus tahun, ada yang menjangkau ribuan tahun. Mai umat Nabi Muhammad ni pendek-pendek 60-70 mati. Mau simpan lagi pun dia tak apa nak betul dah. Taik dengan bengkang tadi nak bengkang. Baru 80. Cucu dia tak Nabi ngandua. Hak ni taik, hak ni bengkang. Dia kata tuan cuba pilih tengok yang mana taik, yang mana bengkang. Dia pergi ramai bengkang, dia kata awak taik ni keras, dia kata. Dia pergi pegang taik, dia kata bengkang ni lembut. Baru 80. Umat-umat Rasul yang lain, Nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam panjang. Umat-umat aku pendek, ya Allah. Allah Ta'ala kata jangan risau Muhammad, umat hang pendek, aku anugerahkan kepada mereka satu malam. Kalau mereka dapat malam tu, seumpama mereka beribadat 1000 bulan. Khairum min ya tuan-tuan baca tu, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Cari tuan-tuan, cari. Sebab tu jangan kita buat lebih kurang ni 10 yang terakhir ni kita cari, minta Allah Ta'ala pertemukan kita dengan malam Al-Qadar, sebab tu doa yang kita baca tadi ni, minta Allah Ta'ala berkat, Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan. Boleh ikut lagi saya baca? Kena Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan. Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan. Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan. InsyaAllah amalkan doa ni tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki dan Allah Ta'ala memberkati 9 malam yang terakhir yang kita nak tempuhi di akhir-akhir Ramadan ni tuan-tuan. Tolong, saya nak minta anda tolong. 10 yang pertama kita dah terlepas dah. Saya nak ambil masa lagi 3 minit, boleh kau nak? 3 minit lagi tuan-tuan, boleh? Macam marah ya bud, marah tak mau main dah tahun depan. Saya nak kalau apa tahun depan saya jadi menteri besar Kedah dah, tak main tak apa dah. Tuan-tuan kena dengar betul-betul ni amanat terakhir saya sebelum jadi menteri besar. Tuan-tuan gelak. Tuan-tuan tunggu tahun depan. Tak nak main dah. Kalau main pun bukan ceramah. Tuan-tuan mungkin jemput saya untuk mengambil kesempatan berbuka puasa bersama menteri besar Kedah. Mungkin itu aja. Kita buat di luar kan, kita buat di luar buka puasa bersama menteri besar Kedah. Tak ada waktu dah nak ceramah, waktu tu kalut. Baik, tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan fikir lagu ni lah. Tuan-tuan fikir, saat lagi. Tuan-tuan fikir lagu ni. 10 yang pertama Ramadan, Nabi kata awwaluhur rahmah. 10 yang pertama tu rahmat Allah Ta'ala turun. Betul tak? Ada orang kata hadis ni dhaif apa, mampus bikin mereka lah. Mampus. Puak ni jenis cerdik tali tumpang, bodoh tali hajak, bangang tunjuk ke orang. Jenis duk kata orang ni, jenis biar pasiang ni, payah apa ni. Baik, 10 yang pertama ulama demi habangkan kita, Allah Ta'ala turunkan rahmat. 10 Ramadan yang pertama. Rahmat ni makna apa dia rahmat? Rahmat abang saya Ustaz, tu rahmat abang hang. Ni rahmat Allah. Rahmat maknanya kasih sayang. Allah Ta'ala mencurah-curah 10 yang pertama Ramadan. Allah Ta'ala bagi rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala ni turun dengan sangat luar biasa. Persoalan saya nak tanya tuan-tuan sekarang, 10 pertama Ramadan tu, bila rahmat Allah Ta'ala turun dengan lebat, macam hujan turun dengan lebat, kita akan sediakan bekas untuk tanda hayat hujan, betul tak? Nak buat kegunaan kita.
Saya nak tanya, rahmat Allah Ta'ala turun pada 10 yang pertama dulu ni, besar mana bekas tuan-tuan nak tadah kasih sayang? Banyak mana dah kasih sayang Allah yang tuan-tuan boleh simpan untuk tuan-tuan balik bertemu dengan Allah di akhirat kelak? Faham? Banyak mana? Kita nak masuk syurga bukan semata-mata dengan ibadat, no. Di antara sebab yang terbesar kita masuk ke dalam syurga kerana rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Tuan-tuan tak berjaya tak dapat rahmat Allah itu, wallahu a'lam. Yang tu tuan-tuan cakap sendiri lah. Yang kedua, 10 yang kedua yang kita lepas dah kemarin, wa ausatuhu maghfirah, keampunan Allah turun mencurah-curah keampunan Allah. Banyak mana tuan-tuan ambil buat balik? Tak tahu Ustaz, tak tahu nak abang. Okey, 2 dah terlepas. 2 dah terlepas. Tuan-tuan tak boleh buat apa. Nak dapat 2 ni kena tunggu pula tahun depan, yang entah kita dapat bertemu ataupun tidak dengan Ramadan tahun depan. Ramai mana di kalangan kawan-kawan tuan-tuan hak dulu duk main duk takbir, main duk selawat dengan tuan-tuan, main duk bertarawih dengan tuan-tuan, tahun ni lepas tak ada dah balik bertemu dengan Allah. Adakah kita akan mengikut jejak langkah mereka tahun depan? Wallahu a'lam. Mungkin ya, tapi kita ada satu lagi peluang. 10 yang terakhir. Ustaz, Nabi kata 10, kita tinggal 9. Kira yang terakhir bodoh ni tu kira cakap banyak. Ni 10 yang terakhir, itqun minan nar. Janji Allah, siapa yang betul-betul beribadat dapat Lailatul Qadar, itqun minan nar, dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Yang ni tuan-tuan jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. UPSR gagal okey, PMR gagal okey, SPM kita ada ni. Ni macam SPM lah ni, 10 yang terakhir ni. Ini yang nak melakarkan kita tuan-tuan. Sama ada berjaya ataupun tidak kita dalam Ramadan 10 yang terakhir. Saya minta ibadat kita kalau boleh tekan bubuh gear yang terakhir, gear yang 5. Speed betul-betul 10 yang terakhir ni tuan-tuan. Tak lama mana dah mungkin Ramadan tahun depan bukan menjadi milik kita. Boleh tuan-tuan ha? Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ni tuan-tuan. Masa pun dah cukup, kita nak sambung lagi witir 3. Mau nak ikut cakap, banyak benda lagi nak cakap. Cakap tuan-tuan jenis orang tak balas, senang. Masalah kalau saya bercakap tuan-tuan balas, saya bercakap tuan-tuan balas. Tu masalah lah nak bercakap. Ni jenis bercakap seorang-seorang. Kata pi mendatang apa pun tuan-tuan lagu redha ya dengar. Saya mohon tuan-tuan redha. Saya cekah tuan-tuan redha, tuan-tuan dibagi semua dah. Sebab tu tuan-tuan duduk di wakaf. Wakaf Siti Aisyah ni kan. Saya dulu baca satih. Tuan-tuan ni jalan pada orang SATE. Saya kata wakaf satih kan. Mereka kata bukan wakaf satih, wakaf Siti. Mana aku nak tahu tulis satih. Jadi tuan-tuan yang duduk dekat wakaf satih ni orang terbaik tuan-tuan. Hebat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala berkati tuan-tuan, Allah Taala merahmati kita semua. Tak kita dapat apa-apa pun yang kita minta, kalau tak ada apa pun yang kita nak dapat 10 yang terakhir, sekurang-kurangnya kita dapat pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah kejayaan kita yang sebenar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang dapat bebaskan diri dia daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, insya Allah Ta'ala biiznillah. Jadi tuan-tuan, untuk penutup akhir kalam ni, saya nak umum sedikit lah. Saya tak bawa mai apa pun malam ni tuan-tuan. Mungkin sehari pihak surah boleh bentangkan sejadah di belakang sana insya-Allah nah. Belah lelaki satu, belah perempuan satu. Saya tak ada bawa apa kat tuan-tuan. Cuma malam ni saya nak buka peluang kebajikan kepada tuan-tuan. Bagi yang tuan-tuan nak ambil peluang yang nak ambil peluang, yang nak rasa dia nak manfaat 10 yang terakhir, silakan. Tak mau pun tak ada masalah. Tak ada paksaan dalam nak buat kebajikan. Bagi mereka yang berfikir nak senang di akhirat, setiap peluang yang Allah Ta'ala buka, mereka akan kabul. Bagi mereka yang rasa cukup dah kot pahala aku ni, kalau bawa banyak-banyak sangat tak larat tertanggung, hatu pun terpulang dekat tuan-tuan lah. Kita tengok kebajikan dengan dosa yang mana banyak. Rasa kalau dosa banyak, kena puluh dengan kebajikan. Tapi masalah je kita ni, orang kita ni dengan kebajikan dia tak mau berebut. Contoh,
Dia duduk sembahyang, tiba-tiba sah depan kosong. Depan dia. Dia nak pergi ke, dia semua orang. Sila. Kawan tu buat tahu, dia balik pula. Sila. Dia awak tak mau pergi, bodoh betul. Dia berkira, tuan-tuan. Bayangkan kalau AJK surau kata, tuan-tuan, siapa yang duduk di sah yang pertama, kita bayar 500. Sah nombor 2, 200 setengah. Di ujung RM10. Agak-agak dia berebut dah, tuan-tuan. Dia main lena kat surau ni. Dia main lena. Kebajikan ni kena berebut, tuan-tuan. Jadi malam ni saya nak secara umum, siapa yang nak menyumbang. Saya lagi lepas mentang sejadah, tuan-tuan ada duit, tuan-tuan bubuh atas tu lah. Apa dia ustaz? Untuk wakaf pembelian tanah, kita nak buat sekolah tambahan tahfiz lil banat untuk orang perempuan. Kita nak beli tanah ni, tuan-tuan. Tanah ni wakaf. Wakaf ni benda kekal. Kalau benda tak kekal, tak boleh bagi wakaf. Saya tak ada apa nak wakafkan sekolah ustaz, ada rokok 2 batang. Tu tak bagi wakaf. Rokok 2 batang kalau orang cucu hilang. Tak ada. Saya tak ada apa ni nak wakaf dekat ustaz ni ayam sekok. Tak boleh. Wakaf benda kekal. Kapet, apa lagi bangunan. Wakaf ni tuan-tuan, benda yang kita kena perbanyak buat. Sebab bila kita mati, benda ni berterusan. Jadi kita nak beli tanah, kita nak kena bayar lagi 400,000. Saya abang betul kat tuan-tuan. Tahun lepas senang, bulan Ramadan kita nak cari duit nak buat kebajikan kaum muda. Tahun ni dia agak payah sikit sebab dia GST. Jadi tuan-tuan yang nak wakaf boleh letaklah duit sekaki RM50. Resit apa pun saya tak bawa sebab staf saya tinggal di Masjid Mabau Kudung tu. Jadi tuan-tuan yang nak wakaf boleh letaklah duit dalam apa nama atas sejadah yang mereka bentangkan sekali, tuan-tuan. InsyaAllah kita ambil duit ni, kita balik, kita buat kebajikan. Wakaf atas nama mak, wakaf atas nama ayah. Siapa yang nak ambil peluang dipersilakan. Wallahu alam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau terkasar bahasa. Terlanjur bicara. Saya baca sekali lagi doa tu, tuan-tuan ikut saya sekali lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan. Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan. Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita pada hari-hari terakhir Ramadan. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jemputan. Yang tak jemu-jemu jemput saya. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap. Saya mohon maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.